اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, kita dapat sambung petang ini muka surat 9 insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullah, walamma balagha at-tasi'ata min 'umrihi safara ila asy-Syam ma'a 'ammihi Abi Talib bitijarah. Setelah sampai umur 9 tahun, dikatakan umur baginda ketika itu 13 tahun. Tak apalah 9 tahun ke 13 tahun ke, Nabi bermusafir ke Syam. Syam ni besar dulu, dari Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Secara tepatnya Nabi ke Busra. Nabi pergi satu tempat nama Busra. Ada tempat jualan meniaga di situ. Dan di Busra itu ada peninggalan tiang-tiang, panggung teater, pawagam Rum, bangunan-bangunan lama yang dibina oleh kerajaan Romawi. Sampai sekarang ada tempat pelancongan lah. Busra tu tempat pelancongan. Baginda bermusafir ke Syam bersama Abu Talib untuk urusan perniagaan. Nabi pergi sekali. Walamma qaruba min Busra ra'ahu ar-rahib Buhaira atau Bahira Buhaira fa akhbara 'ammahu bi annahu sayakunu akhir al-anbiya wa talaba minhu an yarji'a bihi khawfan 'alayhi min 'aduwwin yataraqabuhu. Setelah sampai di kawasan yang berdekatan dengan Busra, seorang pendeta bernama Buhaira ataupun Bahira melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada satu ma'bad, tempat ibadat yang dibina, kanisah, gereja lah, yang dibina oleh Bahira ini. Pendeta itu kemudian memberitahu bapa saudaranya bahawa baginda akan menjadi nabi terakhir. Oh, dia boleh tahu. Sebab ni Pak Ahlul Kitab, mereka mengkaji Taurat dan Injil. Mereka memang menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Jadi dia tengok muka Nabi, dia tahu ini ni berbetulan dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dia suruh Abu Talib berbalik. Beliau meminta Abu Talib membawanya pulang kerana bimbangkan musuh yang mengintipnya. Yahudi lah. Yahudi ni dengki. Mereka ada ingat Nabi akhir zaman bangsa mereka. Kerana ramai sungguh Nabi-Nabi berbangsa Israel. Bermula daripada Nabi Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, dan Nabi terakhir, Nabi Isa, juga Bani Israel. Ramai sungguh Bani Israel. Kaum mereka ni, Allah memilih mereka dihantar macam-macam Nabi. Dan Nabi terbaik, ni pun tahu, Nabi penutup, Nabi last, mereka duk ingat bangsa ni pun jugalah. Allah tak habaq bangsa mana. Ni pun duk ingat bangsa ni pun. Kalau ni pun dapat tahu kata ini Nabi ni akan bunuh sebab bukan bangsa mereka. Hak bangsa mereka pun mereka bunuh. Mereka bunuh. Yaqtulunan anbiya bighairi haq. Yaqtulunal anbiya. Mereka membunuh ramai Nabi-Nabi mereka tanpa kebenaran syarak, saja-saja bunuh. Saya cerita dah di mukadimah dulu. Beza Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain. Nabi Muhammad diutuskan kepada seluruh bangsa, seluruh alam. Nabi-Nabi lain diutuskan kepada kaum sendiri. Beza yang kedua, Nabi lain dahlah satu kaum. Ramai pula Nabi. Macam kaum Bani Israel, ramai Nabi-Nabi. Fa'arsalna alaihim rusulana tatra. Seorang demi seorang, seorang demi seorang. Mai, lantik punya ramai Al-Anbiya di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad kepada seluruh An-Nasi Kafah, seluruh manusia.
Rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Nabi Muhammad seorang-seorang, bangsanya Arab Quraisy. Ada Nabi lain, 2 orang. Macam Nabi Musa, tambah lagi Nabi Harun. Musa dan Harun 2 orang. Dibantu lah kan. Dibantu oleh Nabi Harun. Nabi Daud dibantu oleh Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Yaqub, cucu dia. Sambung menyambung, sambung. Kadang-kadang 2 orang, kadang 3 orang. Sambung. Sekali berdakwah 3 orang, 2 orang. Ataupun seorang tapi elok mati, lantik. Tak putih-putih. Kami melantik Rasul ni, sambung menyambung. Tatra. Arsalna alaihim rusulana tatra. Maknanya, lepas seorang, lantik seorang. Lepas seorang. Nabi Muhammad ni, dia renggang jauh. Nabi Isa dinaikkan atas langit. 6 atau 7 kurun. 500 atau 600 tahun selepas itu baru dilantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah lah seorang-seorang. Bukan sambung, kena mula lain lah. Bukan sambung, mula lain. Perjuangan baru. Berat tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain pada tu beratnya tugas Nabi, orang Yahudi duk ingat bangsa ni apa? Tengok bangsa lain ni pedengki. Pedengki ni akan buat macam-macam. Pakai buat tu tipu helah, dengki. Ada satu tempat sampai 3 Nabi. Satu tempat. Bukan satu kaum. Satu kaum di satu negeri. 3 orang. Malam kita baca Yasin. Kira ringan banyak lah. Tu pun ditentang oleh Yahudi, Bani Israel. 3 orang. Allah hantar. Mula-mula Allah hantar 2 orang pergi satu tempat nama Antakiyah, kan kita baca semalam surah Yasin. Hari itu kita baca 40 kisah menarik dari Al-Quran di Antakiyah. Tempat situ orang Kristian, Bani Israel jugalah. Fakadzabuhuma, 2 orang dilentik pergi satu tempat. 2 orang Nabi, pendakwah 2 orang. Mereka tak ikut, mereka mendustai. Fakadzabuhuma, 2 ni mereka tak pakai. Mereka menentang. Fa'azzazna bithalith, kami bagi kukuh lagi, kami lentik seorang lagi Nabi. 3, bithalith, Nabi yang ketiga, pendakwah yang ketiga. Mereka tak ikut juga. Kena dibantu pula oleh Habib An-Najjar. Kita baca dari tu. Habib An-Najjar ni dia bukan Nabi. 4 orang lah. 3 Nabi, 3 Rasul. Sebab Rasul ni kena berdakwah. 3 orang ni pendakwah. Kalau Nabi tak berdakwah pun tak apa. Dia tidak syarat tabligh. Tak syarat kembangkan, sampaikan dakwah. Rasul syarat tabligh. 3 orang ni Rasul. Dibantu lagi oleh Habib An-Najjar. Satu tempat, satu kaum, satu daerah, satu negeri. Negeri yang kecil. Bukan negeri, daerah je tu. Antakiyah. Di Turki katanya. Jadi boleh tengoklah Nabi SAW dakwah kepada seluruh alam. Bukan bangsa mereka. Satu cabaran yang dipikul berat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengenali. Dalam Quran sebut ya'rifunahu, mereka kenal Nabi. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan mereka kenal Nabi itu lebih daripada kenal anak mereka sendiri. Mereka tahu mata Nabi macam mana, hidung Nabi macam mana, cara Nabi bercakap, cara Nabi senyum, ada tanda-tanda. Sebahagian riwayat, Bahira ni dia duduk lama dah di Busra. Bahira ni lama dah, dia pun tua dah. Dia, walaupun zaman tu orang panggil zaman jahiliyah, orang semua pakat sembah berhala, tapi ada beberapa orang yang Allah jaga iman mereka. Mereka ni dipanggil golongan Al-Muwahhidun ataupun golongan Al-Hunafa, orang-orang yang lurus. Al-Muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ada beberapa orang yang walaupun waktu tu zaman jahiliyah semua orang sembah berhala. Ada yang sembah pokok, ada yang sembah batu, ada yang buat berhala, ada yang sembah lembu. Kalau di Parsi, mereka kata Tuhan ada 2. Tuhan baik, Ilahul Syar, Ilahul Khair. Tuhan baik, Tuhan jahat.
Tuhan nur, Tuhan cahaya, Tuhan gelap, Tuhan cahaya, dua. Rapu semua. Zaman tu memang rapu. Sebelum pelantikan Nabi SAW, memang dalam kejahilan, kesesatan. Nabi, tugas Nabi mengeluarkan orang daripada gelap kepada cahaya. Surah Ibrahim, ayat mula-mula, ayat pertama, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaik. Ini kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaik, kami turunkan untuk kamu. Kamu kena buat kerja sorang-sorang. Ilaika, kaf khitab. Ilaika, kepada kamu. Kamu sorang-sorang. Bukan ilaikuma, bukan ilaikum. Kitabun, ini dia. Ini kitab. Kitabun, kitab Al-Quran ini. Anzalnahu, kami turunkan ia. Ilaika, atas kamu. Tanggungjawab kamu. Tak ada Nabi lain dah, tak ada Nabi lain. Nabi Isa dah naik atas langit lama dah. Kamu sorang-sorang. Dibantu oleh para sahabat. Litukhrijan nas. Tugas kamu keluarkan manusia. An-nas umum. Bukan Arab saja. Melayu, Cina, India, malaikat, jin pun kamu kena selamatkan. Kamu kena selamatkan an-nas, termasuk jin juga, kata ulama. Kamu kena keluarkan semua manusia. Kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, umum. Litukhrijan nas minaz zulumat, daripada kegelapan syirik, kejahilan, kesesatan. Dari kegelapan syirik, kejahilan ini, ila nur, kepada cahaya. Litukhrijan nas minaz zulumati ila nur. Itu tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi bangsa Israel, mungkin dapat sokongan kuat daripada Yahudi. Tapi bangsa lain, satu ujian. Allah nak tutup risalah ini dengan Nabi bangsa Quraisy, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Zaman tu memang mereka hidup dalam kesesatan. Jadi semua di Parsi, di Mekah sendiri ada 360 berhala. Orang-orang Yahudi ini sangat sesat. Mereka mengubah, mula-mula ni pengubah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Mereka mengubah hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Injil. Hubah fiqah dulu, hubah syariah, hubah fiqh. Tukar habis ayat-ayat, ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, syariat, fiqah. Mereka tukar. Zina yang asalnya rejam, mereka tukar. Conteng, pipi, malukan. Orang yang telanjur ni dimalukan. Itulah hukum Allah. Mereka ubah dengan tangan mereka. Kemudian mereka kata ini hukum Allah. Kemudian mereka bertambah berani. Mereka bukan takat ubah hukum hakam. Mereka ubah sifat-sifat Allah pun mereka ubah. Ini Nabi tak jadi Nabi lagi ni. Ini suasana sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Yahudi ni berteruk. Tapi ada juga yang baik. Yang hunafa. Yang apa orang panggil? Mereka gerakkan al-muwahhidun, dakwah al-muwahhidin ada. Hak bagus ni, hak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ada beberapa orang. Antaranya Bahira ni lah. Nanti kita jumpa lagi di Mekah, ada seorang nama Waraqah bin Naufal. Ada yang nama Labid. Ada yang nama Abu Umayyah bin As-Salt. Beberapa nama yang mereka ni tak mau sembah berhala. Mereka ni tak mau minum arak. Mereka ni tak mau bunuh anak-anak perempuan. Nabi tak ada, tapi mereka ada satu gerakan, hanya beberapa orang yang kita boleh bilang, mereka ni bagus. Mereka ni menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Mereka ni kira bagus lah, dia sembah Allah, tak sembah berhala. Orang semua pakai sembah berhala, jahiliah, dia tak sembah. Antaranya Bahira ni, dia mengaji kitab Taurat, mengaji kitab Injil, dia sembah Allah, dia tak sembah berhala, dia tak minum arak, dia menanti-nanti Nabi akhir zaman, dia Islam. Orang macam ni dipanggil Islam kerana mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka mengikut ajaran Nabi Isa yang betul, mengikut ajaran Nabi Musa yang betul. Kalau hak betul, Islam lah. Islam. Semua Nabi-Nabi kan bawa ajaran Islam. Nabi Yaqub pesan dekat anak dia, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan anakku, jangan mati, melainkan mati Islam. Anak-anak dia pun kata, kami beriman dengan Yaqub, dengan Yusuf, dengan apa? Hujung ayat, anak-anak dia mengaku. Ikrar, aku janji.
wa nahnu lahu muslimun. Kami semua Islam. Anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pesan, hampa jangan mati melainkan Islam. Anak dia sambut, ya wa nahnu lahu muslimun. Zulaikha, bukan Zulaikha apa, Balqis, setelah dia melihat keesaan Allah, kehebatan Nabi Sulaiman, dia kata apa? Aslamna, kami Islam, ma'a Sulaiman, kami masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Semua ajaran tu Islam. Akidah yang betul Islam. Jadi Bahira ini, saya nak beritahu, Bahira ini termasuk dalam kelompok gerakan Da'watul Muwahhidin, gerakan mentauhidkan Allah. Mereka menentang penyemberahan berhala. Mereka menentang pembunuhan anak perempuan. Mereka ni kira duk standby, duk menunggu-nunggu seorang penyelamat. Mereka menunggu-nunggu Nabi akhir zaman. Tak kisah bangsa apa pun, kalau cukup syarat, dia pakai ikut. Jadi dia tengok Allah, umur tak cukup lagi nak jadi Rasul. Baru 9 tahun, baru 13 tahun, tapi dah nampak, dah zahir perwatakan seorang Nabi itu memang tampak jelas. Mereka sedang yantazirun, mereka sedang menunggu-nunggu siapakah yang akan menyelamatkan. Di Parsi sembah Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan gelap, Tuhan cerah. Di Parsi berkahwin dengan anak sendiri, memang celau. Di Rom celau, Mekah sendiri pun bunuh anak perempuan, minum arak, berzina, berhala ni setiap rumah ada. Mereka sembah pokok, nampak pokok besar, sembah pokok. Ada yang sembah binatang, ada yang sembah matahari. Macam di Iraq, memang Allah Ta'ala buat sampai ke satu peringkat, ada gerakan ni, beberapa orang ni dah fed up dah. Takkan agama kita macam ni. Di kalangan pembesar Quraisy pun, pernah satu ketika mereka buat mesyuarat depan Kaabah. Buat mesyuarat depan Kaabah. Mereka tengok berhala, buka pintu Kaabah pun ada berhala, di luar ada berhala, berhala bercambah, 360 berhala. 360 berhala. Akhirnya mereka buat satu mesyuarat di Kaabah. Ada beberapa orang, antaranya Abu Umayyah bin As-Salt. Dia kata, adakah ini ajaran Nabi Ibrahim? Aku rasa bukan ni, bukan. Kita dah terpesong jauh. Al-inhiraf anil fitrah. Kita dah menyimpang daripada fitrah ni. Aku rasa Nabi Ibrahim tak ajak macam ni. Kita sembah batu ni. Dah mula timbul dah protes, tak puas hati. Dah mula timbul, dah mula fikir dah. Mula cerdik dah. Walaupun zaman jahiliah, dekat-dekat Nabi nak jadi Rasul ni, ada yang Allah Ta'ala bagi dah, dipanggil akai dah masak. An-nadhul aqli. Akai masak Arab panggil. Mereka muhasabah balik, mereka merenung balik, tak betul ni. Bunuh anak perempuan, minum marak, kemudian berperang Aus dengan Khazraj, kabilah dengan kabilah, perang beratus-ratus tahun. Tak betul. Kita kena ada agama baru yang memimpin kita. Ini semua ni bukan Tuhan ni banyak-banyak ni. Tuhan mesti satu. Tuhan mesti esa. Dah mula dah. Dah mula dah. Tentang faham maksud saya? Dah mula dah dipanggil Da'watul Muwahhidin. Gerakan mengajak orang mengesakan Tuhan. Di India pun serupa juga. Dah mula dah. Tak betul ni. Kasta-kasta ni tak betul ni. Sembah ni tak betul ni. Dah mula dah orang berfikir tentu ada Rabbul Arbab. Tuhan kepada segala Tuhan. Macam tu istilah mereka. Alihatul ilahul alihah. Tuhan kepada segala Tuhan. Ada dah istilah-istilah tu dah mula muncul. Manusia dah mula fikir. Tu dah dekat dah dengan kemunculan pelantikan Nabi akhir zaman. Dia perlu tunggu siapa. Dan ada di kalangan gerakan muwahhidin ni, ada yang perasan pun ada. Dia tak sembah berhala, dia tak minum marak, dia tak bergaduh, tak bertengkar, dia duk puji Allah. Tuhan yang Esa. Ada yang perasan pun ada, dia duk harap-harap akulah Nabi. Ada juga macam tu. Aku apa? Tiba-tiba Allah pilih orang lain. Rasul ni dia pilihan, dia bukan usaha. Dipilih oleh Allah. Baik, Bahira ni dia termasuk dengan beberapa orang. Di Mekah ada beberapa penyair yang tidak mau sembah berhala. Nabi memuji asdaqu kalimatin
Qalaha Labid. Nabi kata seorang penyair nama Labid. Syair dia walaupun syair jahili, tapi syair dia tu asdaqu kalimatin. Syair hak paling betul. Syair hak paling tepat dengan tauhid. Nama dia Labid. Labid bin apa? Saya tak ingat. Apa syair dia? Dia kata, ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Wa kullu ni'matin la mahalata zailu. Dia buat satu rangkap. Nabi kata betul dia. Walaupun Nabi belum jadi Nabi, setelah Nabi jadi Nabi, orang cerita ni syair namanya Labid. Nabi kata inilah syair asdaqu kalimatin. Syair hak paling betul, paling tepat. Qalaha Labid, yang diungkapkan oleh Labid. Apa dia kata? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Syair dia ni ada dalam kitab-kitab nahwu. Disebut kalimah asdaqu kalimatin, walaupun disebut kalimah sebenarnya kalam. Wa kilmatun biha kalamu qad yuqal. Disebut kalimah tapi maksudnya kalam. Dalam matan alfiyah pun akan dibawa syair ini sebagai dalil. Syair terbaik ialah syair yang disebut oleh Labid. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu. Ketahuilah, sesungguhnya apa-apa sahaja selain Allah, semuanya akan binasa. Semuanya batil. Semuanya tidak akan kekal, akan sirna kesemuanya. Wa kullu ni'matin, dan setiap nikmat yang kita kecapi, la mahalata zailu, tidak diragui lagi. Satu hari nanti nikmat tu akan ditarik balik. Tengok, dia faham nikmat Allah. Satu masa hilang. Sihat, sakit. Hidup, mati. Selain Allah semuanya kepalsuan. Ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu ni'matin la mahalata zailu. Ketahuilah, semua nikmat tidak syak lagi, akan ditarik balik, akan hilang. Dia tu zaman jahiliah tu. Tapi macam mana dia boleh buat syair macam tu? Ada yang pergi ke Iraq, ke Syam, mencari-cari agama yang benar. Ada seorang penyair tu, dia kata, aku tinggalkan Lata, Uzza, Manat, semua aku tinggalkan. Aku tinggalkan semua ni. Aku mencari Tuhan yang mentadbir alam. Aku tinggalkan segala kesyirikan. Macam tu. Musafir berkelana ke sana sini, ke Iraq, ke Syam, mencari agama baru. Dia pada tak mau dah, macam ni tak betul ni. Cara hidup macam ni tak betul ni. Ini semua senarai nama yang satu pemikiran dengan Bahira. Yang mereka ni hidup dalam zaman jahiliah, tapi akidah dan pemikiran mereka tidak bersetuju dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh golongan musyrikun, orang-orang yang jahil. Baik, Bahira ni dia buat kenduri. Dia tengok kot tingkap rombongan ni, dia nampak awan mendung duk memayungi rombongan dari Mekah ni. Dia duk tengok lama dah. Kali ni jumpa dekat dia, awan duk ikut teduh tu. Maka dia pun buat kenduri. Dia panggil semua mai ke tempat dia. Rombongan dagang daripada Mekah. Dia tujuan buat kenduri, dia nak tengok muka seorang-seorang, one by one. Tengok dia ni kah? Dia ni kah? Tadi ada awan. Tetapi Abu Talib tak bagi Nabi pergi makan kenduri. Abu Talib suruh Nabi duduk dekat satu pokok. Unta Nabi pun duduk situ. Kalau sekarang di Busra ni pun bina masjid, tempat Nabi duduk tu dipanggil Mabrak An-Naq. Mabrak tu tempat duduk. Tu saya tak bagi orang kata mabruk. Mabruk tu unta duduk. Barakah tu unta kepak kaki duduk berehat. Jangan kata mabruk kalau nak ucap tahniah, kata mubarak. Arab pun dia tak betul, dia buat lagu mabruk, mabruk. Arab betul-betul mabruk. Mabruk, unta duduk. Ada masjid di Busra tu. Dia buat satu masjid Mabrak An-Naqah. Itulah lokasi tempat unta Nabi duduk berehat. Abu Talib kata, Muhammad, kamu jangan pergi. Kami nak pergi makan kenduri. Duduk sini. Dan adalah hamba abdi yang teman Nabi. Nabi dengan seorang pekerja
Tunggu tuan tu. Jadi Bahira ni dia buat jamuan makan. Lepas masuk, dia duduk perhati seorang. Tak ada pun Nabi akhir zaman. Dia buat kenuri tujuan nak tengok Nabi akhir zaman. Akhirnya dia tanya siapa ketua rombongan? Abu Talib. Dia tanya, ni mai semua ke? Mai semua makan? Abu Talib tak boleh bohong lah. Orang Arab dia tak erti nak bohong lah. Tambah-tambah bila dalam rombongan orang ramai kan. Tapi kalau bohong ni aib. Kawan-kawan duk ada, takkan nak bohong. Maka Abu Talib pun kata, adalah 2 orang tak mai duk jaga barang. Duk jaga unta barang tu. Oh, Bahira kata panggil mai 2 orang tu. Gila-gila hak mana makan dah. Pi jaga barang, hak tak makan lagi panggil mai. Kemudian baru Nabi mai. Bila Nabi mai dia tengok muka. Betul. Hak ni dia nak pastikan, double check, dia tanya, nama apa? Nabi pun jawab, nama saya Muhammad. Tu dia betul. Kerana nama tu Ahmad atau Muhammad. Betul tu Muhammad tu. Bin apa? Abdullah. Allahu Akbar. Itulah ya Allah. Muka ni lah, mata ni lah, hidung ni lah, cara berjalan ni lah. Kemudian dia tanya lagi Nabi, ayah mana? Aina abu? Mana pak hang? Bahira ni tahu dah kalau Nabi akhir zaman anak yatim. Dia saja tanyalah, nak test, nak tengok pak kamu mana. Ketika itu sebelum Nabi jawab, Abu Talib terus potong. Abu Talib kata, huwa ibni, dia anak saya pak dia. Aku pak dia. Maksudnya pak angkat, maksudnya pak menakan. Huwa ibni, dia anak saya. Ana abuhu, aku pak dia, kata Abu Talib. Bahira tak percaya. Bahira kata, aku tak percaya. Mengikut ramalanku, sebenarnya bukan ramalan, bacaan kitab dia. Orang yang muka macam ni, nama Muhammad bin Abdullah, pak dia tak ada. Ikut apa aku mengaji, pak dia dah meninggal dunia. Betul tak? Duduk tekan-tekan tanya. Akhirnya Abu Talib mengaku. Tadi dia bukan bohong. Tadi orang panggil tauriah. Ini anak saya, dalam kurungan anak saudara. Saya bapanya, dalam kurungan bapa saudara. Arab boleh macam tu. Boleh dalam kurungan tu dipanggil tauriah, bukan menipu. Bila Bahira kata, mengikut ilmu yang ku belajar, budak seperti ini tidak mempunyai bapa. Bapaknya sudah mati ketika dia masih kecil atau ketika dia dalam kandungan ibunya. Akhirnya Abu Talib pun mengakulah, saya ni pak lah, pak penakan. Dia anak lah, anak menakan. Ayah betul dia tak ada, mati waktu dia masih dalam kandungan ibu dia. Bahira kata, betul lah. Inilah yang ku tunggu. Aku duk tunggu selama ni. Inilah. Awak, pasal apa? Bawa balik cepat-cepat. Hampa bangsa Arab, bawa balik. Kerana di sini ada ramai orang Yahudi, kalau dapatkan daripada berbunuh. Sebab mereka tak mau Nabi akhir zaman bangsa selain Yahudi. Mereka nak bangsa ni. Seperti sebelum-sebelum ni semua bangsa dia. Itu yang balik. Tempat Nabi duduk tu dia buat masjid. Masjid Mabrak Naqah. Tempat duduk unta dia panggil. Tempat Nabi tunggu barang-barang. Sampai sekarang ada. Kalau kita pergi ke Syria, pemandu pelancong dia akan bawa lah ke tempat-tempat tersebut. وَقَدْ اسْتَدَلَّ عَلَى نُبُوَّتِهِ بِعَلَامَاتِهِ الَّتِي فِي كُتُبِ أَهْلِ الْكِتَابِ. Sesungguhnya pendeta itu, Bahira ataupun Buhaira itu, mengambil dalil atas kenabiannya dengan beberapa dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Memang disebut. Kemudian diubahlah oleh Yahudi dan Kristian, mengubah. Mereka boleh ubah pasal apa? Pasal Allah tak jamin nak jaga kitab ni, Pak. Allah serah kepada nabi-nabi mereka, jaga kitab. Allah serah kepada padri-padri, lepas nabi-nabi meninggal dunia, Allah bagi amanah kepada padri-padri, jaga kitab. Jaga kitab. Mereka tak jaga. Mereka tak jaga. Mereka tak jaga amanah yang diberi. Adapun Quran, Allah tak serah kat Nabi Muhammad. Allah tak serah kat ulama. Allah sendiri yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kami yang jaga Quran. Nabi-nabi, kalau hak lain, kitab-kitab lain, Allah Ta'ala sebut bimastuhfizu min kitabillah.
diserahkan amanah kepada padri, ruhban. Ruhban ini diserahkan mereka untuk bimastuhfizu min kitabillah. Mereka kena hifz, kena pelihara, kena jaga kitab Allah. Mereka tak amanah padri-padri ini, mereka ubah sana, ubah sini. Mula-mula ubah fiqah, lepas tu ubah habis bab-bab ketuhanan pun ubah. Kan? Sampai ni berkata dalam Quran merakamkan padri-padri ni ubah sampai tauhid pun ubah. Kan ni berkata innallaha faqirun, Allah faqir, wa nahnu aghniya, kami kaya, Allah faqir. Itu satu penghinaan kepada Tuhan. Mereka kata lagi Allah kedekut pun dia berkata juga. Tadi faqir ni kedekut. Dia berkata yadullah maghlulah. Boleh cari dalam Quran. Allah rakamkan. Mereka ni kutuk Tuhan, dia berkutuk. Dia berkata yadullah maghlulah. Tuhan pekin, tangan terbelenggu, kedekut. Tak hidung masin. Dia berkata dekat Allah. Kemudian mereka kata lagi, nahnu abna'ullah, kami anak-anak Allah. Tu dia ubah bab-bab hukum hakam sudahlah. Sampai pergi kata Allah ada anak ramai. Allah mempunyai anak yang ramai. Siapa anak Allah? Kami Yahudi ni. Nahnu abna'ullah, kami anak-anak laki Tuhan. Wa ahibba'uhu, dahlah anak Allah, anak kesayangan Tuhan pula. Kami anak-anak lelaki yang amat disayangi oleh Tuhan. Tu, hak duduk di Israel tu, semua mengaku ni apa? Anak-anak lelaki Tuhan, kesayangan Tuhan. Peringkat mula ni berkata Uzair aja. Qalatil Yahud, Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Uzair satu-satunya anak lelaki Tuhan. Lepas tu ni pun makin berani, dia berkata tak, bukan Uzair saja. Nahnu, kami semua ni abna'ullah, anak-anak lelaki Tuhan. Wa ahibba'uhu, anak-anak yang disayangi Tuhan. Apa punya perasan terus sungguhlah. Yubaddilun, mereka memesongkan ajaran hukum, dia tukar sampai bab-bab akidah pun dia bertukar. Memang terpesong jauh. Tu pun teringin Nabi akhir zaman bangsa mereka. Allah tak pilih. Nabi ni pilihan Allah. Bukan usaha Nabi. Nabi pun tak tahu. Lepas tu nanti kita tengok Nabi dipeluk Jibril dalam Gua Hira. Nabi terkejut. Kalau Nabi tahu, Nabi happy. Nabi terkejut. Nabi takut. Sebab Nabi tak standby. Nabi tak study bab ni. Nabi bukan rayan, bahasa utara tu. Nabi bukan rayan nak jadi Nabi lah. Nabi bukan duk pulun nak jadi Nabi, nak jadi Rasul. Pilihan Allah. Allah memilihnya. Al-Mustafa. Allah pilih dia. Tanpa sedikit pun terdetik di hatinya. Tanpa dia tahu pun kata itu Nabi. Lepas dah berlaku pelukan Jibril, dia akan pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Di situ baru Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni dia termasuk dalam gerakan mentauhidkan Allah. Waraqah bin Naufal kata, hadha namus, yang peluk kamu ni namus, iaitu satu jenis malaikat yang tugasnya membawa wahyu. Dulu dia datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Maknanya namus tu apa? Itulah Jibril. Itulah Jibril alaihissalam. Kemudian safratu thaniyah ila Syam, musafir kali kedua ke Syam. Wa fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin lis-sayyidati Khadijah. Ketika berumur 25 tahun, baginda sekali lagi bermusafir ke Syam dalam urusan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Ni dah besar dah lah. Pergi sekali lagi. Wa kanat dhata syarafin wa malin tastajiru rijal fi maliha. Beliau adalah seorang perempuan yang mulia dan mempunyai harta. Beliau mengupah beberapa orang pekerja lelaki untuk menguruskan hartanya, perniagaannya. Khadijah, dia ambil Nabi, dia upah buat ni lah. Jual, ada komisen apa semua kan. Ini barang sekian, jual macam ni. Nabi amanah, Nabi patuh. Dan Nabi balik, Nabi bagi laporan. Barang yang terjual, barang yang tak terjual, barang yang rosak, barang yang elok, detail. Itu yang Khadijah suka tu. Suka sungguh dekat Nabi Muhammad. Dan memang Nabi Muhammad waktu tu orang tak panggil Muhammad dah. Kecil-kecil orang panggil Muhammad. Bila Nabi dah makin besar, 20-an, 30-an, orang tak panggil Muhammad dah. Orang panggil dengan gelaran As-Sadiqul Amin. Tak panggil Muhammad dah. Bila Nabi umur 20-an dan 30-an, orang memanggil Nabi dengan
Gelak, bukan dengan nama. Laqab. As-Sadiqul Amin. Orang yang cakap benar lagi amanah. Orang jujur. Orang cakap benar. Tak tipu. Tak khianat. Itu makna As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi popular dengan panggilan As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. Dia, bila Khadijah dapat tahu, dia upah Nabi. Bawa barang dia pergi berniaga di Syam. Tapi mereka dah sepakat keuntungan tu berapa kepada Nabi, berapa peratus kepada Khadijah, berapa komisionnya apa semua, dan ada juru audit. Dia ni tolong bantu, namanya Maisarah. Dia pergi sekali dengan Nabi. Maisarah ni lelaki nah, bukan perempuan. Maisarah ni lelaki. Dia musafir bersama Nabi, bawa barang Khadijah pergi berniaga di Busra, Syam. Beliau memilih baginda untuk kerja ini kerana mendengar, ini panggil sum'ah tayyibah, dari mulut ke mulut orang duk bercakap, As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin, dia ni bagus, tak bohong, dia ni amanah. Zaman tu tak ada internet lagi, jadi mulut ke mulut orang cerita sampai ke telinga dia, orang panggil sum'ah tayyibah, dengar hak bagus. Macam kita lah, kalau kita buat produk hak bagus, kita tak tipu orang, itu dipanggil sum'ah tayyibah. Dia akan sampai kepada orang tu bagus ya. Orang bukan sembang, oi dia ni buat koko sedap, harga pun murah apa semua, bukan dia sembang. Itu panggil sum'ah tayyibah. Ada sum'ah tak bagus, kita buat baik, kita nak orang puji kita. Hak ni dah dalam bisnes, sum'ah tayyibah ni apa Melayu terjemah? Akhlak yang baik, produk yang baik menjadi sebutan di bibir orang. Macam tu. Nama Nabi ni meniti-niti di bibir orang. Tentang amanah Nabi, kejujuran Nabi, disebut-sebut oleh orang ramai. Dipuji-puji. Bukan Nabi nak orang puji, tapi orang pujilah. Internet bergerak lah. Sana sini, sampai ke telinga Khadijah. Ambil dia. Upah bagi banyak sikit. Dia tak tipu. Boleh. Jujur dan budi pekertinya yang mulia. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'a wa bta'a wa raja'a bi ribhin 'azimin. Baginda musafir ke Syam bersama khadam Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni lelaki ya. Mereka berdua melakukan urus niaga dan pulang dengan keuntungan yang banyak. Maisarah ni balik, dia cerita dekat bosnya Khadijah binti Khuwailid. Cerita tentang kemuliaan akhlak Nabi, baiknya Nabi, kemudian perjalanan mereka tak rasa panas. Walaupun musim panas tak rasa panas. Pelik semua. Tak rasa panas. Dipayungi awan muzallal bil ghamam. Awan tu ikut macam nak hujan tapi tak hujan. Teduh, redup macam tu. Satu benda pelik tu. Muhammad ni dia tak marah, dia sabar, dia baik. Boleh tengok perangainya dalam musafir. Jadi Maisarah ni duk recommend, duk cerita-cerita dekat Khadijah. Khadijah bukan sekadar terpikat dengan akhlak baik Nabi, bahkan terpikat dengan Nabi. Nak jadikan Nabi itu suaminya. Dia tak ada suami, dia janda. Dia pernah kahwin 2 kali lah dengan Abu Halah, dengan seorang lagi apa nama, Atiqah. Kalau tak silap saya, Atiq. Seorang lagi Abu Halah, esok saya cek balik. Dia pernah kahwin 2 kali dah. Dengan suami pertama mati, suami kedua pun mati. Harap-harap inilah suami ketiganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak salah orang perempuan meminang lelaki, tak salah. Secara yang beradab, keluarga urus keluarga perempuan dengan keluarga lelaki. Ambil juga adat pinang meminang, ikut juga adat pun kena ikut. Jangan meminang macam tu, meminang keluarga. Keluarga Nabi meminang keluarga Khadijah. Atok bagi elok, akhirnya berkahwinlah mereka. Jadi pagi esok kita akan cerita perkahwinan Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sampai dekat tu dulu, mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.